Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, termasuklah nikmat Islam, nikmat iman dan iman. Itu sangat penting, dan juga nikmat dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya Da'i Hadari, insya-Allah akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan. Untuk hari ini kita akan bawakan satu topik yang sangat istimewa, dekat dengan kita, bahkan apa yang kita akan bicarakan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, iaitu hari ini para penonton sekalian kita akan bawakan topik iaitu tafsir Al-Quran, surah Yasin ayat 13 hingga 17. Jadi suka untuk saya mengajak anda semua para penonton untuk mungkin boleh pegang mushaf Al-Quran untuk kita sama-sama bacakan, kita menelaah dan kita mengambil ibrah daripada bacaan Al-Quran tersebut. Cumanya para penonton sekalian, saya sangat bertuah kerana bersama dengan kita semua pada pagi ini yang saya anggap kekanda saya, guru saya, bahkan beliau juga menjadi juri dalam Da'i yang lalu kan. Jadi beliau bersama dengan kita pada pagi ini. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Adinda sihat ya? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz bola. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz, bila sebut tentang Al-Quran ni, saya tak sabar nak dengar bacaan Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz. Kemudian kita nak tahu jugalah kisah-kisah yang sangat menarik yang ada tertera dan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ni. Termasuklah hari ini surah Yasin ayat 13 hingga 17. Cumanya para penonton sekalian, untuk memulakan kita punya perbincangan pada hari ini, lebih indah jika kita mohon kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kita mulakan dengan bacaan surah Yasin ayat 13 hingga 17 terlebih dahulu, insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, iaitu yang tertentu, iaitu ketika mereka didatangi Rasul-Rasul kami. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang Rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua Rasul itu dengan Rasul yang ketiga. Lalu Rasul-Rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, iaitu tentang agama yang kamu dakwakan.
kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Rasul-rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas nyata. Sadaqallahul Azim. Baiklah Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran ini bukan sekadar satu kitab panduan, akan tetapi ada juga diceritakan kisah-kisah yang telah lalu. Ya. Cumanya sebagai pembuka ataupun kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini, apakah gambaran awal yang akan kita bincangkan daripada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 surah Yasin ini? Silakan Ustaz. Baik, Da'i Ustaz Hadari, penonton sekalian. Surah Yasin ini kita mesti memahami, surah Yasin ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mana sebelum hijrah. Ya. Kan surah ini surah Makkiyah, sebelum hijrah. Dan para ulama tafsir kata surah ini diturunkan ketika mana Rasulullah berada pada fasa yang ketiga ataupun permulaan fasa yang keempat di Makkah Al-Mukarramah. Maknanya pada waktu itu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang minoriti ini sedang diejek, sedang dimaki hamun, dikecam, apa lagi, dibaling batu, di pulau. Maknanya waktu itu menerima tekanan yang sangat kuat. Tekanan itu bukan setakat tekanan perasaan, tetapi tekanan fizikal. Baik. Kerana itu cantiknya susunan surah Al-Quran ni kan, munasabah al-ayah ataupun munasabah surah. Kan para penonton, Al-Quran ni ayat-ayatnya, kedudukan surahnya, semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ditentukan oleh Nabi Muhammad, tetapi ditentukan oleh wahyu, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Para penonton, surah Yasin ini, kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, surah Yasin merupakan surah nombor 36. Sebelum surah Yasin, yang hadari, ialah surah Fatir. Dan selepas surah Yasin, kita dah selesai tadabbur di tanya oleh Ustaz, iaitu surah As-Saffat. Baik, surah Yasin ni para penonton, temanya ialah ceritanya, Allah Ta'ala cerita bagaimana, hei manusia, akan ada kehidupan selepas kematian. Itu tema utama. Baik, itu surah Yasin. Surah sebelumnya, surah Fatir. Fatir itu salah satu nama Allah Azza wa Jalla yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menghidupkan semula. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk menghidupkan semula. Maknanya selepas mati, kita mati. Kan? Maknanya bangun dengan badan yang baru, tangan yang baru, muka yang baru. Maknanya Allah Ta'ala boleh hidupkan semula. Hidup semula. Itu tema surah Fatir. Okey, maknanya surah Fatir bercerita Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah boleh buat untuk hidupkan semula. Surah Yasin cerita, iaitulah akan ada kehidupan selepas kematian. Baik. Dan surah Yasin ini diturunkan ketika Nabi dikecam, diancam, diugut, dibuat ancaman fizikal. Selepas surah Yasin, Allah datangkan pula surah As-Saffat. Para penonton ingat tak lagi kandungan surah As-Saffat yang kita tadabbur bersama? Surah As-Saffat ini Allah Ta'ala kemukakan cerita-cerita ikon-ikon unggul. Apa dia? Allah datangkan cerita Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nak ceritanya, hei Muhammad, kamu tengok kekanda-kekanda ataupun nabi-nabi terdahulu, mereka juga diuji macam kamu. Mereka membawa risalah ataupun konten yang sama. Percayalah akan ada kehidupan selepas kematian. Hei manusia, mereka juga kena macam kamu, hei Muhammad. Cerita-cerita ini sebagai sumber inspirasi dan motivasi kepada baginda Rasulullah dan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Itu dia satu motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ketika itu ditekan Ustaz, yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Berdasarkan kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri juga bagaimana diceritakan Ustaz, sehingga kan orang Arab Quraisy ini bangsawan jumpa Abu Talib, mengugut Abu Talib supaya diberhentikan, dipaksakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhenti berdakwah. Allahu Akbar. Sampai begitu. Macam tu kan. Sampai tahu macam tu Ustaz. Allah. Baik Ustaz. Saya suka untuk kita mulakan juga dengan soalan daripada Jura Azlin ni di Facebook, katanya, apakah nama bandar
yang berada dalam petikan ayat ini, di mana zaman Nabi dan siapakah mereka itu yang disebutkan sebagai ketiga-tiga utusan itu. Kemudian mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah tersebut kepada kaum kafir Mekah? Dan mungkin saya nak tambah sikit berdasarkan soalan yang kedua tu Ustaz ya. Kenapa Allah suruh cerita tapi Allah gunakan perkataan wadrib? Kenapa tidak wakhbir, kabarkan? Silakan Ustaz. Lain sungguh ya penonton bila graduan sekolah pondok ni kan, pondok pengajian. Pertanyaan dia tu Ustaz tak boleh nak jawab ni. Silakan Ustaz. Baik para penonton, kita masuk ayat yang pertama. Saya gabungkan soalan Puan Jura Azlin kita dengan dai hadari kita. Ya. Baik, wadrib lahum mathalan. Saya jawab yang dai hadari dulu. Wadrib itu betul hadari sebut tadi. Perkataannya asas perkataan akarnya ialah daraba. Daraba maknanya pukul. Pukul mana pukul ni pukul dengan keras. Ya. Pukullah mereka itu. Maknanya pada ayat nombor 13 ini Allah Taala mendatangkan satu tamsilan, mathalan. Maknanya Allah datangkan satu tamsilan dengan pukulan itu. Pukulan itu bukanlah pukulan fizikal tetapi pukul hati mereka. Pukul pemikiran mereka. Fikir sikit. Allah Taala datangkan tamsilan. Ada umat terdahulu yang perangainya macam kamu, hei Quraisy. Umat terdahulu ni perangai macam hampa semua, hei Quraisy. Muhammad bagi tahu mereka. Mereka ini ashab al-qaryah. Okey. Mereka ini ialah ashab al-qaryah, penduduk di satu bandar. Baik, kerana dalam Al-Quran. Ya. Kalau perkataan ashab, penonton ashab, ya, ashabul jannah. Ya. Ashab ni maknanya penduduk tetap. Diduduk di situ. Dia memang orang situ, memang duduk situ sampai bila-bila. Baik, dalam konteks ini penduduk satu bandar. Baik, Al-Quranul Karim tidak menyatakan secara terperinci bandar itu, kota itu apakah namanya. Tetapi sebagai contoh dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan juga kalau tafsir kontemporari yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir, rumusan yang diberikan oleh para ulama tafsir, kota yang dimaksudkan itu ialah kota yang bernama Antioquia. Antioquia ini dikatakan pada hari ini kalau dalam peta dunia, Antioquia ini terletak di dalam negara Turki. Wilayah Turki. Dalam wilayah Turki. Dan dikatakan tempat itu Antioquia ataupun yang disebut dalam ayat ini masih boleh dilawati sampai sekarang. Dikatakan, wallahu alam. Tetapi ala kulli hal, Al-Quran yang sempurna daripada maha sempurna tidak menyatakan di manakah tempat itu. Maknanya Allah Taala nak bagi tahu pada kita tempat tu tak penting. Tempat tu tak penting. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang penting ialah ni, ibarah. Yang penting ialah apa moral, apa cerita yang penduduk ini buat. Itu yang penting. Baik, apa yang penduduk ini buat? Para penonton, dan inilah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah untuk ceritakan kepada kaum Quraisy itu. Mereka ini telah didatangi kepada mereka, Allah utuskan kepada mereka para rasul untuk memberikan dakwah, peringatan, mau'izah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Maksudnya Ustaz, apa yang berlaku pada Nabi SAW turut pernah berlaku pada para rasul yang telah diutuskan terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW. Betul. Dan cabarannya juga adalah sama. Bahkan apa yang dikatakan oleh penduduk-penduduk ini juga sama. Dan insyaAllah kejap lagi saya nak tanyakan tentang itu juga. Betul. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan clear.
kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru sebagai tontonan anda semua. Tak kisahlah, mungkin ada yang nak memulakan perniagaan, ada yang mula nak ke tempat kerja, apa sahaja yang anda nak lakukan, insya-Allah dipermudahkan urusan dan terus dapatkan ilmu dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita masih lagi bicarakan tentang tafsir Al-Quran, surah Yasin ayat 13 hingga 17 bersama dengan kekanda kita, kekanda saya juga, iaitu Ustaz Zarifi. Baik Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz. Saya suka bila Ustaz ceritakan secara gambaran awal tadi tu, bagaimana keadaan, situasi Rasulullah berada di fasa ketiga dakwah di Mekah sebelum hijrah itu, sehinggakan perit, sakit, ditindas dan sebagainya. Bahkan Al-Quran itu menjadi pemotivasi terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan juga dalam ayat yang ke-13 sebenarnya pernah berlaku pada Rasul-Rasul sebelum di sebuah bandar. Al-Syal di Facebook tanyakan soalan yang saya pun teringin nak tanya sebenarnya. Katanya, adakah kisah dalam ayat-ayat ni masih relevan dengan zaman sekarang yang mana sejarah mungkin tidak berulang? Dah macam lagu pula tajuknya. Namun sifat-sifat manusia itu pastinya akan berulang. Siapakah utusan Allah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, iaitu adakah para rasul berdasarkan daripada idh ja'ahal mursalun. Itu soalan yang kedua beliau. Silakan Ustaz. Masya-Allah, terima kasih saudari Aisyah yang bertanya. Saya terpukau tengok baju dan yang hadirin warna biru ni dia, masya-Allah. Alhamdulillah, mirip macam kubah Masjid Shah Alam. Masya-Allah. Alhamdulillah. Rakan-rakan dari College Community. College Community. Yang ini College Community Arau, alhamdulillah Ustaz. Masya-Allah, tengok kan makna hasil kerja anak bangsa kita kan? Ya, betul Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Baik, para pendengar rahmati Allah Taala sekalian. Cerita surah Yasin ayat nombor 13 dan sehingga ayat nombor 17 yang kita nak tadabburkan pada pagi ini para penonton. Al-Syah tanya, relevan ke tidak Ustaz? Jawapannya relevan. Allah Ta'ala dalam ayat selepas ini, Allah Ta'ala rakamkan dialog-dialog penduduk Antioquia ni, yang mana dialog-dialog itu mungkin wal'iyadzubillah, mungkin kita pernah sebut sebelum ni. Dituturkan kembali, diulang-ulang mungkin ditutur, kembali. diulang-ulang. Mungkin kita pernah kata macam itu. Allah. Okey, yang ni kita nak cerita ni. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Penduduk di Antioquia ini, mengikut tafsir yang kita sebutkan, Al-Qurtubi kata begitu, kalau contemporary Dr. Wahbah Zuhaili kata kan, mereka ini Allah Ta'ala hantar kepada mereka rasul-rasul kepada mereka. Ayat nombor 14, idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Mereka ini Allah Ta'ala telah hantarkan kepada mereka 2 orang rasul untuk dakwah kepada mereka. 2 orang rasul nak yang hadari. Fakadzabuhuma, tetapi mereka dustakan. Mereka tolak 2 orang rasul ni. Mereka tak percaya pada 2 orang rasul ini. Kemudian fa'azzazna bithalith, kami perteguhkan, kami kuatkan rasul itu dengan rasul yang ketiga. Allah Ta'ala hantar seorang lagi rasul untuk berdakwah. Bawa juga ke situ. Bawa ke situ juga. 3 orang rasul para penonton sekalian. 3 orang rasul. Baik, Al-Syah tanya, rasul ni siapa? Baik, dalam tafsir menyatakan rasul ini merupakan rasul-rasul yang diutuskan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dalam tafsir menyatakan 3 orang rasul itu bernama Yuhana, Bulus dan juga Syam'un. Tetapi Allah Ta'ala sekali lagi tak perincikan dan baginda Rasulullah pun tak sebut secara spesifik. Siapakah rasul-rasul ini? 3 orang itu. Sekali lagi kita kembali macam kita sebut tadi, siapakah mereka? Tak penting. Tetapi mereka ialah rasul utusan Allah yang datang ke tempat itu, ke kampung ataupun kota itu untuk berdakwah. Membawa mesej yang sama. Membawa mesej yang sama. Membebaskan, sebut pada mereka jangan syirikkan Allah. Ibadatlah kepada Allah. Itulah mesej seruan para nabi dan para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Ta'ala bangkitkan setiap rasul itu kepada setiap umat. Tugas mereka apa? Menyeru untuk beribadah pada Allah dan juga untuk bebaskan diri daripada perkara-perkara taghut, dosa, maksiat dan sebagainya. Baik. Nani hadari, menarik dalam Al-Quran, kita garis bawahkan pada perkataan fa'azzazna.
Fa'azzazna, para penonton ya. Fa'azzazna bermaksud kami perkuatkan. Apa maknanya? Maknanya dalam dakwah ni, para penonton kan, kita saling sokong menyokong. Saling kuat menguatkan. Saling kuat menguatkan, saling teguh memperteguhkan. Da'i Hadari banyak kelebihan yang beliau ada yang saya tak dapat, yang saya tak ada. Masya-Allah. Kan beliau boleh engage dengan anak muda striker utama pula kan, pemain bola kan. Jadi maknanya itu ruang-ruang yang Da'i Hadari kelebihan beliau untuk berdakwah. Alhamdulillah. Kan? Ya. Jadi maknanya kita mesti saling tampung menampung dalam dakwah. Samalah juga dalam konteks keluarga, para penonton yang sedang menonton sekarang ni, suami isteri kena saling sokong menyokong untuk mendidik anak-anak. Ya. Jangan bila suami buka mulut, suami suruh anak-anak salat, kita isteri tak support langsung apa yang suami buat tadi. Kan? Suami baru nak ajak buat kebaikan, nak solat jemaah, kita tak support langsung. Tak boleh. Maknanya saling sokong menyokong di antara satu sama yang lain. Untuk membimbing anak. Untuk membimbing anak-anak dan dalam konteks berdakwah untuk membimbing masyarakat. Yang sedihnya hari ini kita saling salah menyalah. Allahu Akbar. Kita saling bertengkar, kan? Saling menjatuhkan Allah. Saling menjatuhkan pula, ya Allah, kan. Jadi maknanya kita mesti kembali kepada asas, iaitulah dakwah ini kita nak cari apa? Persoalan. Dakwah ini kita nak cari apa? Adakah nak cari pengikut? Ya, ataupun nak cari apa? Sebenarnya dakwah ini adalah untuk mengajak manusia, untuk mengajak insan untuk kembali kepada Allah. Bukan untuk menjulang kita, tidak, tapi untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita mesti saling teguh memperteguhkan di antara satu sama lain. Faqalu inna ilaikum mursalun. Dan rasul-rasul ini berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kalian semua. Itu ayat nombor 14. Wallahu a'lam. Adakah Ustaz penentangan daripada ashab al-qaryah ini, termasuklah qaryah yang diceritakan Antioquia, wallahu a'lam, mungkin juga qaryah sebelum ini cerita dalam kisah As-Saffat bagaimana Nabi Musa berdepan dengan ketua qaryah iaitu Firaun. Dan qaryah-qaryah lain termasuklah qaryah Mekah yang mana kepala-kepala Quraisy ini yang menentang Rasulullah. Adakah mereka ni sebenarnya satu dengan izin pattern, orang kata satu acuan, iaitu cari alasan apa sahaja untuk menolak Rasul, menolak Allah. Adakah ia benar, Ustaz? Ya, maknanya Al-Quran ini, para penonton, merupakan antara kisah Al-Quran ataupun yang diceritakan dalam Al-Quran ialah kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Betul. Betul apa yang Da'i Hadari sebut tadi, Firaun. Allah Ta'ala datangkan Firaun itu ceritanya dia melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Betul. Kan? Kemudian kaum Nabi Saleh, kaum Ad dan kaum Thamud, kan? Maknanya ini juga dikisahkan dalam surah Al-Fajr. Kan? Jadi maknanya betul, maknanya ashab al-qaryah ini yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Yasin ini nak cerita, nak tempelak bukan setakat nak tempelak penduduk Quraisy, bukan setakat nak tempelak musyrikin Mekah. Ayat ini nak peringatkan kepada kita juga, hampa jangan jadi macam mereka ni, oi. Sebab berpotensi ada umat sekarang yang macam ni. Ya. Maknanya kita pun boleh jadi macam ashab al-qaryah. Macam dalam ayat Quran yang Allah cerita ni, kita pun boleh jadi macam mereka. Mereka tolak Rasul. Apa nak ikut Nabi ni susah kan, kita ikut suka kita. Ada yang kata tak relevan. Tak relevan pula. Kan apa nak maknanya dialog kita itu hampir sama, tetapi itulah senada yang telah pun diungkapkan oleh ashab al-qaryah dalam surah Yasin ini. Kaum Ad, kaum Thamud. Jadi maknanya itulah relevannya Al-Quran mengetuk pintu hati kita. Yang kamu baca sekarang ini dialog-dialog orang terdahulu. Bimbanglah, takut-takut kita juga menyebut dialog yang sama. Dialog itu ni ayat nombor 15 yang kita akan perinci sekejap lagi. Ya, insya-Allah. Sebelum kita masuk ayat yang ke-15, soalan daripada Intan Zurina. Ini senada dengan saya, Ustaz. Katanya, lumrah manusia tidak mahu menerima kebenaran, akan penuh dengan helah. Betul juga, Ustaz. Kalau kita lihat rasul-rasul yang diutuskan tak pernah menyuruh perkara yang tak elok. Jika utusan di kalangan manusia akan ditempelak, jika utusan bukan di kalangan manusia juga pasti akan ditempelak. Mengapa sifat manusia begitu, Ustaz? Bawa benda baik pun tolak. Orang kata jangan buang sampah merata-rata, di situ juga dia buang. Macam mana sifat manusia ni, Ustaz, sebenarnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Surah Yasin ini menggambarkan ataupun Allah menempelak musyrikin Mekah setelah Nabi berdakwah 10 tahun, tak ingat hadari. Allah. 10 tahun lamanya Bukan Nabi sekejap. dakwah. Bukan sekejap. 10 tahun ni. 12 bulan setahun kan? Ya. 12 bulan kali 10. Allah. Berapa bulan tu? Wih, lama tu Ustaz. Lama okey. Saya di Thailand pun 6 tahun je Ustaz. Ini 10 tahun. 10 tahun. Maknanya 10 tahun Nabi berdakwah, Nabi cerita elok-elok, Nabi nak cerita benda baik. Tolak juga. Tolak tu sebab apa? Ego, sombong dan menyombong. Jadi ini yang kita takut para penonton. Dalam riwayat Nabi kata, kalau ada sekelumit perasaan sombong dalam diri kita, tak cium bau syurga kita. Allah. Tak masuk syurga orang yang ada sombong ni. Sahabat dengar bila Nabi sebut hadis begini, sahabat jadi takut. Sahabat kata, adakah dengan kami pakai pakaian yang baru, yang cantik-cantik, adakah itu sombong wahai Rasul? Kerisauan tu timbul. Risau. Tengok sahabat-sahabat ni bila apa yang Nabi sebut, mereka Takut. pay attention. Ya, ambil perhatian sungguh-sungguh. Takut, bimbang. Jadi Nabi kata, yang aku maksudkan sombong itu dua perkara. Batrul haqq, menolak kebenaran. Ni, orang yang tolak kebenaran ini, inilah orang yang sombong. Wa ghabtun nas, dan orang yang merendah-rendahkan manusia. Baik, para penonton yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat nombor 14 ya. Ya. Nak kaitkan dengan soalan Puan Intan Zurina tadi. Betul, itulah resah manusia yang suka tak nak terima kebenaran, asyik menyalahkan orang lain. Tetapi tengok betapa rahmannya Allah. Betapa maha kasih sayangnya Allah. Allah Ta'ala tidak akan hukum sesuatu kaum itu Ya. setelah Allah Ta'ala hantar Rasul dulu untuk beri peringatan. Bagi penerangan perincian. Bagi penerangan, hantar Rasul, utuskan Rasul untuk bagi penerangan. Ni, kita tengok dalam ayat ni tuan-tuan. Sampai 3 orang Rasul diutuskan untuk dakwah kepada penduduk Antioquia ni. 3 orang Rasul. Maknanya kalau tak suka Rasul A, ada Rasul B. Kata-kata Rasul B ni rasa tak best, tak menarik ceramah dia. Kan ada Rasul C. Maknanya ada 3 pilihan. Maknanya kalau kita ada 3 channel lah. Kan channel A, channel B, channel C. Ya. Tapi kita kena tetap stay lah dengan TV3 dan TV9. Kena terus tanya Ustaz lah. Terus tanya Ustaz kan. Jangan pilih channel lain. Maknanya nak ceritanya, sampai 3 saluran Allah Ta'ala berikan kepada tadi ni, kepada penduduk. Betul. Supaya mereka ini dipujuk hatinya, tetapi mereka tetap ingkar. Teruk tak teruk penduduk ini, dan yang hadari. Kalau umat-umat terdahulu seorang rasul saja diutuskan. Betul. Firaun yang hadis sebut ni kepala segala apa ni. Ya. Firaun dihantar 2 orang rasul saja, Musa dan Harun. Betul. Ni penduduk ini dihantar 3 orang rasul pun. Kerah hati lagi, tak tahu nak kata apa lah. Allahu Akbar. Sambungannya kejap lagi Ustaz. Ya. Sebab kerana ada sesuatu yang mereka lakukan, bahkan mereka menjawab apabila Rasul itu menyeru sesuatu yang baik. Cumanya nantikan sekejap saja lagi kita akan bincangkan. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza dan Alhamdulillah kita tampilkan juga ahli panel ataupun ilmuwan yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama. Kita nak satukan matlamat kita, iaitu memberikan pencerahan dan kefahaman mengenai Islam yang indah, Islam yang membawa kesejahteraan. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi terima kasih kepada anda yang terus menonton kami. Dan hari ini kita bicarakan tentang tafsir Al-Quran, surah Yasin ayat 13 hingga 17 bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baik Ustaz. Ya. Saya suka untuk bawakan ni soalan daripada Hana Wancik di Facebook, katanya. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, iaitu penduduk Antioquia ni. Apakah ataupun adakah penduduk Antioquia ini sering melakukan perkara syirik? Apakah misi kedua utusan itu ataupun disebutkan tadi 3 utusan itu kembali kepada ajaran tauhid? Berhasil atau tidak? Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para penonton sekalian, bila kita membaca surah Yasin dengan kita mentadabbur, kita menghargai para ulama khususnya di Nusantara kita ni kan.
bagaimana kan kita di masjid di surau kan kita Khamis malam Jumaat memang Yasin lah. Yasin. Kan makna apa di setengah negeri panggil Yasinan. Kan maknanya Yasin kan baca Yasin. Masya-Allah. Jadi sebenarnya tengok para ulama dia mengajar pada kita. Maknanya cuba kita bayangkan tuan-tuan, setiap Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat kita baca surah Yasin dan kita perhatikan makna dia. Maksudnya, masya-Allah. Ayat nombor 13 sehingga 17 ni pun kita dah dapat macam-macam cerita yang berikan ilmu dan juga pedoman kepada kita. Surah Yasin ada 83 ayat dan penonton sekalian kalau dipecah kecil lagi, para ulama tafsir dia pecah kecil lagi, ada 727 kalimah. Dan dipecah kecil lagi, surah Yasin ini huruf-huruf yang terkandung ada 3,000 huruf. Dan kerana itu ada dalam satu riwayat, man qara'a Yasin fi lailah, siapa yang baca Yasin pada malam hari, ibtigha wajhillah, niat dia baca itu hanya untuk mencari redha Allah, ghufira lahu fi tilka lailah, akan diampunkan dosa-dosanya pada malam tersebut. Allah. Riwayat Imam Ad-Darimi, hadis hasan. Maknanya ini semangatlah kepada kita kan. Maknanya kita mentadabbur ayat ini dan kita memerhatikan maknanya. Baik, soalan daripada Puan Hana tadi. Betul, penduduk Antokia ini syirik kepada Allah. Bukan setakat itu tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan dialog mereka. Mereka menghalau para rasul ini. Menghalau dan mengancam dan mereka membunuh. Ada seorang utusan lelaki yang datang dari penghujung kampung. Mereka bunuh lelaki ini. Dalam riwayat, contoh dalam tafsir Imam Ibn Kathir menyatakan, lelaki yang dibunuh itu, lelaki itu datang berdakwah untuk membantu 3 orang rasul ini. Lelaki itu dalam Al-Quran tidak nyatakan, tetapi para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Kathir kata, lelaki itu bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Dia ni orang biasa-biasa aja. Kan? Kalau saya tak salah ada pendapat mengatakan dia ni kerja tukang kayu je. Kan? Maknanya orang biasa, bukan pendakwah. Kan? Bukan agamawan, bukan ilmuwan. Bukan yang berkata-kata. Bukan berkata tidak. Mana orang biasa. Tetapi oleh kerana kesedaran dia dapat maklumat. Dia dapat maklumat penduduk Antokia ini mahu mengancam, mahu membunuh para rasul ini. Kan? Jadi dia datang dari penghujung kampung semata-mata untuk bantu beri peringatan kepada penduduk ini. Dengarlah pesan Rasul itu. Dan dia beriman pada Rasul ini. Dan dalam Al-Quran menceritakan setelah dia dibunuh oleh penduduk kampung, penduduk kota ini, Antokia ini, dia dibunuh. Ada kata-katanya yang diungkapkan, yang Allah rakam dalam Al-Quran setelah dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Nak tahu apa tu? Yang tu kena kekal sampai habis lah. Kena terus bersama dengan kami lah. Kena terus dengan kita lah. Jadi maknanya tuan-tuan, akhirnya memang mereka ini menolak para rasul. Jadi Allah Taala cerita tentang ashabal qaryah ini, penduduk Antokia ini, untuk tempelak musyrikin Mekah, Abu Jahal and the gang ni. Kamu baca, kamu ingat apa yang berlaku kepada ashabul qaryah ni? Kami telah hukum mereka itu. Hampa nak jadi macam mereka ke? Itulah gambarannya ayat yang kita bacakan ini. Allahu Akbar. Satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengkisahan umat terdahulu. Itu yang kita risaukan Ustaz ya. Sebab sifat manusia ini mungkin akan risau, akan insaf ketika sesuatu ingatan itu tiba. Ada perangai lama itu akan kembali diulang apabila jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita risaukan. Betul. Cumanya Ustaz, mungkin kita boleh bawa bila para penonton kita untuk ke ayat yang ke-15, bagaimana ini yang dikatakan pula oleh ashabal qaryah ini. Penduduk bandar itu menjawab, ma antum illa basyarum mithluna. Kamu ni tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, tak percaya pula tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Saya sempat rujuk dalam kitab Sirah Rahiqul Maktum. Rupa-rupanya kata-kata ini, ashabal qaryah ini juga diulang semula oleh penduduk Quraisy. Mereka menyatakan, kenapalah Muhammad yang jadi rasul? Kenapa tak orang kampung lain? Kenapa tak para malaikat?
Adakah ini sifat manusia apabila diberikan kebenaran, Ustaz? Baik, ada dua benda penonton sekalian. Nombor satu, Ya. Allah tak nak rakamkan feedback ataupun respon kata-kata mereka di Facebook. Kata-kata mereka di Twitter. Sekarang ni buat thread. Zaman sekarang thread. Thread kan? Baru pula. Mana? Tengah tular ni, Ustaz. Benar kan? Allah Ta'ala rakamkan kata-kata mereka ni. Apa kata-kata mereka? Takkanlah korang yang jadi Rasul Nabi kami. Korang ni macam kami je. Tak ada benda pelik pun kat korang ni. Tak ada yang beza pun. Tak ada beza pun. Kamu sebagai Rasul tak boleh berjalan atas air pun. Tak boleh jadi Superman pun. Nak cari keajaiban pula. Tak boleh. Kamu sama macam kami je. Tak ada beza pun. Tak ada benda-benda ajaib. Tak ada benda pelik pun. Ini boleh berlaku kepada kita. Saya takut zaman sekarang, Ya. kamu followers berapa je? Nak dakwah aku followers ramai. Macam mana? Yang tu kita takut. Yang tu kita takut, betul. Baik, kalau itu para tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, rupanya perangai nak tengok benda yang pelik sebagai syarat untuk beriman ini, inilah perangai kaum Nabi Saleh. Allah. Ya. Kaum Ad dan Thamud, kaum Thamud, dalam satu riwayat, Rasulullah ketika mana dalam peperangan, dalam perjalanan nak sampai ke Tabuk, tengah-tengah jalan tu, setengah perjalanan sebelum sampai ke Tabuk, Nabi berhenti dan tempat itu dikatakan Madain Saleh. Kan Madain Saleh. Perkampungan Nabi Saleh. Nabi berhenti situ. Nabi kata kepada para sahabat, la tas'alul ayat. Kamu semua janganlah minta bukti sebagai syarat untuk beriman. Rupanya kaum Nabi Saleh, mereka letak syarat kepada Nabi Saleh. Untuk kami beriman kepada kamu, Saleh, dan untuk kami beriman kepada Allah, tunjuk bukti dulu, bro. Tunjuk bukti dulu. Kena ada dulu, baru kami yakin. Baru kami yakin. Mana buktinya? Ya. Tengok. Dia mencabar. Jadi, Allah Ta'ala datangkan unta mukjizat. Tiba-tiba dari bukit besi, bukit yang keras itu, di padang pasir, tiba-tiba keluar seekor unta. Keluar unta daripada batu tadi, celah batu. Hampa nak sangat bukti, keluar. Tuan-tuan, apabila unta itu hidup bersama dengan kaum Thamud tadi ni, kaum Nabi Saleh, apa yang berlaku? Ada peraturan. Pada waktu ataupun hari unta itu minum air perigi ataupun sungai di kawasan itu, perigi itu, kaum tadi ni, kaum Nabi Saleh tak boleh minum air tersebut. Tapi dia masih boleh minum susu unta tadi ni. Tengok perangai punya tak elok kaum Nabi Saleh yang nak mencabar Nabi Saleh dan nak mencabar Allah Ta'ala. Apa yang berlaku? Dia perah susu unta tadi ni, perah niat nak bagi habis, tak hadari. Dia perah sungguh-sungguh. Niat nak bagi habis, nak cabar. Nak cabar kan? Perah niat nak habis. Niat nak bagi habis, tak habis susu tersebut. Sebab unta itu unta mukjizat. Kemuncaknya kaum Nabi Saleh dia buat apa? Dia bunuh unta mukjizat tersebut. Dia bunuh. Dan dia kata Nabi Saleh, dia kata kepada Nabi Saleh, sekarang ni kami dah bunuh dah unta mukjizat kamu ni. Mana hukuman? Tak ada pun. Mencabar pula. Mana hukuman? Tak ada pun. Baik para penonton, ringkas cerita, Allah Ta'ala azabkan kaum Nabi Saleh, dihancurkan kesemuanya. Cuma ada satu hamba Allah ni, dia ni kepala pengak juga. Dia ni samsing juga. Yang lawan Nabi Allah Saleh. Nama dia Abu Righal ataupun Abu Rughal. Pada waktu kaumnya diazab, Abu Righal ataupun Abu Rughal ni berada di Makkah Al-Mukarramah, di tanah haram. Jadi Allah Ta'ala telah memuliakan tanah haram itu. Waktu kaum Nabi Saleh diazab, dia tak kenal lagi. Dia ditangguh sekejap sebab Allah memuliakan tanah haram, Baitullah. Allah memuliakan. Dia keluar sahaja, dia langkah kaki saja ke tanah halal, maknanya keluar dari tanah haram. Waktu itu Allah Ta'ala azabkan, makna dia pun mati juga, Abu Righal. Dalam riwayat ada menukilkan Abu Righal ni punya kaya, tongkat dia pada emas. Masya Allah. Sampai tahap tu. Jadi nak ceritanya, betul apa yang Hadari sebut tadi, pattern ya yang menentang ataupun yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, itulah patternnya. Baik, para penonton, itu nombor satu ya. Nombor dua, dia kata, wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Para penonton, garis bawahkan perkataan Ar-Rahman.
Ar-Rahman. Dia kata apa? Apa nama kepada Rasul dia tadi? Dia kata, mana ada Tuhan yang Maha Ar-Rahman tidak turunkan apa-apa pun seperti apa yang kamu dakwa, yang kamu klaim ni. Tuhan Maha Ar-Rahman tak kata apa pun, tak kata macam tu pun. Kamu penipu. Kamu saja penipu, buat-buat ni. saja buat-buat je. Baik, kenapa saya sebut garis bawakan perkataan Ar-Rahman? Tuan-tuan, sengaja penduduk Antioquia ni dia sebut, wahai Rasul yang diutuskan ini, Tuhan yang Maha Ar-Rahman tak buat pun, tidak sebut pun seperti apa yang kamu sebut ni. Maknanya dia perli 3 orang Rasul tadi. Saya takut Ustaz, minta maaf mencelah. Sebab baru-baru ni ada seorang asatizah yang berjumpa dengan saya. Dia kata ada zaman sekarang yang mempertikai, dalam Al-Quran tak ada pun Allah sebut tentang pakai tudung. Allahu Akbar. Dalam surah An-Nur kan, tutup aurat, libasut taqwa kan. Baik. Itu maknanya ayat yang sama, mana Ustaz? kaitannya? Yang kita bimbang begitu. Jadi dia perli. Allah. Para Rasul dia kata, Tuhan Ar-Rahman. Dia perli. Sebab apa dia perli? Sebab 3 orang Rasul ni bila berdakwah selalu mereka mengulang-ulang perkataan Ar-Rahman. Allah, Tuhan yang Maha Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah memberikan taubat kepada kamu. Cepat-cepatlah minta ampun, minta maaf kepada Allah. Allah buka pintu taubat kepada kamu, wahai kaumku. Kembalilah pada Allah, Tuhan Maha Ar-Rahman. Maknanya, perkataan yang disebut-sebut oleh 3 orang Rasul ini, Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi, dia perli balik. Ar-Rahman tak sebut macam tu pun. Tengok betapa jahatnya kaum ini, mereka mempersendakan para Rasul. Maknanya mereka mempersendakan. Bahkan yang lebih parah lagi, dia kata, kamu ni menipu. Jadi yang kita takut para penonton, perkataan-perkataan inilah yang kita ungkapkan pada hari ini. Kubur lain-lain lah bro. Kubur lain-lain tak payah semak fikir pesan saya lah. Tak perlulah. Kubur lain-lain nanti aku jawab lah. Ini satu hal juga. Dan maknanya perkataan-perkataan yang kita memandang remeh. Tetapi rupa-rupanya perkataan-perkataan semisal itu telah pun diungkapkan oleh kaum-kaum yang Allah Ta'ala hancurkan terdahulu. Masya Allah, ini hebatnya Al-Quran. Relevan sampai bila-bila. Sampai hari kiamat. Bagi mereka yang mengambil keinsafan bila membaca Al-Quran. Saya suka Ustaz untuk kaitkan juga, kita bawakan juga apa yang Allah firmankan ini dengan isu semasa. Mungkin kejap lagi saya nak tanyakan Al-Fadhil Ustaz lah, berdasarkan ayat yang ke-15 ini, para pendakwah zaman sekarang ni banyak cabarannya. Antaranya inilah, apabila kita beritahu perkara yang baik, walaupun seorang bapa ataupun ibu pesan pada anak, turut dinyatakan ayat yang sama. Mana ada Tuhan cakap macam tu? Mana ada mak ayah ni tipu? So, jadi apakah tindakan kita sebagai yang membawa kebenaran ni? Boleh Ustaz kejap lagi? InsyaAllah, insyaAllah. Nantikan jawapannya, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus memilih Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru sebagai teman bagi anda. Termasuklah difahamkan ada yang menonton kami dari Batam, Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Ibu. Bahkan ada juga sahabat-sahabat handai kita yang menonton dari Singapura. Apa khabar orang kota Singa? Ada yang menonton dari Woodslands, ada yang menonton dari Jurong dan lain-lain. Bahkan ada yang turut menonton dari Bandar Seri Begawan, Brunei. Terima kasih kerana terus bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita bawakan tafsir Al-Quran surah Yasin ayat 13 hingga 17. Sebab selalu sebelum ni kita asyik baca saja malam Jumaat kan. Kali ini kita bawakan pula apa yang kita boleh belajar daripada surah tersebut. Dan kita mendapat pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baik Ustaz. Sebelum kita nak melangkah ke ayat yang ke-16, saya suka untuk bawakan juga daripada ayat yang ke-15 ini realitinya zaman sekarang.
walaupun bukan seorang pendakwah yang terkenal, tetapi ada yang menuntun ketika ini cuba untuk menyampaikan kebaikan. Mungkin di laman sosial, mungkin ada yang menyampaikan kebenaran bersama sahabat handai di kedai makan, di masjid surau, bahkan ibu dan ayah kepada anak. Akan tetapi akan ada wujud kata-kata seperti mana penduduk kampung tadi, mana ada Tuhan cakap macam tu? Tak adalah. Aku okey je, tak solat pun nampak. Sekarang ni naik je pangkat. Macam mana Ustaz? Betul. Masya Allah. Relevan soalan yang hadari ini. Hadirin rahmati Allah. Al-Quran mengangkat ikon-ikon unggul. Mengangkat para nabi dan para rasul. Khususnya apabila mereka berdepan dengan tekanan, bagaimanakah reaksi mereka? Baik, sebagai contoh tuan-tuan, surah Yasin ni turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebut tadi, ketika Nabi di Mekah, pada waktu para nabi, Nabi Muhammad dan para sahabat menerima ancaman fizikal. Dan pada waktu itu, musyrikin Mekah, mereka kerap bermesyuarat secara sembunyi-sembunyi. Allah, sampai bermesyuarat Ustaz? Bermesyuarat sembunyi-sembunyi untuk fikir strategi macam mana nak jatuhkan Muhammad. Klimaknya seperti yang Hadri sebut tadi dalam Rahiqul Maktum sebut, bagaimana Parlimen Mekah bersidang, Darun Nadwah bersidang, ketua-ketua kabilah Quraisy bersidang, agendanya hanya satu, nak buat apa pada Muhammad ni. Kan? Akhirnya cadangan Abu Jahal sendiri untuk bunuh Muhammad. Jadi maknanya keluarga, kaum kerabat. Kan? Jadi itu realitinya yang berlaku. Lanjutnya nanti kita dah nak masuk nanti kan? Kita cerita nanti. Baik, bila sebut tadi kita sebagai para pendakwah, tentunya kita mesti teruskan dakwah kita. Platform yang kita ada, sama ada di media sosial ke, kalau dalam konteks keluarga, dalam keluarga kita. Dan jangan lupa terus kita tunjukkan akhlak yang baik. Ambil semangat daripada kisah kaum yang kita baca dalam surah pada pagi ini. Maknanya, walaupun mereka ditentang oleh seluruh penduduk, adakah dakwah mereka berhenti? Jawabnya tidak. Contoh lain lagi, kita baru selesai Hari Raya Haji. Betul. Kan, bagaimana Nabi Allah Ibrahim di kota Babylon itu, sudahlah penguasanya mensyirikkan Allah, Raja Namrud, kan? Dan seluruh penduduknya semua sekali juga mensyirikkan Allah, dan mereka lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang-seorang saja berdakwah. Nabi seorang-seorang saja. Jadi maknanya, walaupun tinggal kita hanya seorang untuk berkata benar, terus tetap istiqamah dengan kebenaran kita itu. Maknanya kita terus dengan dakwah kita. Dan menariknya, yang hadiri, kita nak belajar daripada 3 orang rasul dalam surah ini. Walaupun penduduk Antioquia ni sebut kamu ni pembohong, kamu ni dusta, kamu ni menipu, apa jawabnya? Ayat nombor 16. Rasul-rasul ini tidak hentam balik. Rasul-rasul ini tidak maki hamun balik, tidak caci, tidak melaknat tak. Apa mereka jawab? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tak apalah kalau kamu tak percaya kat kami pun, tapi percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Jadi maknanya, tengok akhlak yang diajarkan oleh para rasul ini kepada kita. Walau kita diugut, walau kita dikata macam-macam, kita tetaplah berkata dengan perkataan yang baik-baik. Kerana itu kan banyak hadis yang mengajar kepada kita supaya jaga mulut ni. Betul. Antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Last kali kalau tak ada benda baik nak cakap kena senyap tu. Auliya smut. Auliya skut. Auliya smut. Tak ingatlah hadis tu. Macam jika tidak ada apa yang dikatakan, maka diamlah. Diamlah kan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, berkatalah perkataan yang baik-baik. Kalau tak ada perkataan baik nak bercakap, liyasmut. Diamlah.
lupa banyak makan apa semut. Tapi masalahnya Ustaz, apabila kita nak menjawab semula tu kadang-kadang terikut dengan emosi Ustaz. Sebagai manusia biasa. Bagaimana pengurusan emosi seorang yang nak membawa kepada kebaikan? Bagaimana Ustaz? Soalan saudara dan hadirin ini sangat relevan. Kerana itu untuk kita mengurus emosi, pada saya kita mesti ikut kelas. Kita mesti ada ilmu. Jadi untuk ilmu itu, ilmu pengurusan emosi tentunya pakar-pakar psikologi, mereka ada kepakaran. Jadi saya merasakan perlu dan sudah tiba masanya. Hari ini kita berdepan dengan macam-macam stres, kan, anxiety, macam-macam. Jadi maknanya pengurusan emosi kita mesti kena betul. Jadi kita kena ada ilmu. Jadi ilmu itu mesti kita cari. Selain kelas-kelas formal, saya rasa saya sendiri pun kalau kita hari ni ada platform YouTube kan, dan termasuklah di Tanyalah Ustaz kita ada topik-topik tertentu berkaitan dengan emosi, kita kena tonton, kita mesti dapat ilmu, dapat belajar. Sebab teknik-teknik yang diajarkan itu amat-amat berguna kepada kita untuk kita mengendalikan perasaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Yusuf, bagaimana Allah Taala ajarkan melalui konflik adik-beradik dan anak-beranak Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub. Perkataan yang paling hebat iaitulah fasabrun jamil. Sesungguhnya sabar itu indah. Sabar itu indah. Baik, apa makna sabar? Sabar ni adakah makna duduk menangis, tak buat apa-apa? Tak. Sabar ini bermaksud apabila kita dilanda ujian, apabila kita dilanda musibah, kita mengawal diri kita daripada membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Itu makna sabar. Maknanya kita tahan diri kita, kawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Bunuh diri, hina diri, kutuk diri sendiri. Maknanya itu perkara-perkara yang tak boleh kita buat dan tak patut kita buat. Jadi sabar, fasabrun jamil bermaksud kita tahan diri kita daripada buat perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi saudara dan hadari, kita mesti ada ilmu. Jadi belilah bahan-bahan buku dan sebagainya lah. Dan kita nak syorkan kepada rakan-rakan yang ada kemahiran ataupun ilmu dalam bidang psikologi, seperti yang kita sebutkan tadi, buatlah konten-konten di TikTok, ceritakanlah, sebab itu sangat bermanfaat dan memang sudah ada pun para ilmuwan yang buat. Jadi yang kita ada ilmu ni, buatlah supaya orang boleh faham, dan ilmu itu sangat penting kepada kita. Wallahu a'lam. Itu sangat penting Ustaz. Dengan ilmu segalanya akan dipermudahkan. Baik Ustaz, sebentar saja lagi mungkin saya nak tanyakan juga berdasarkan ayat yang ke-16 ni, bagaimana Rasul ini menjawab, kami adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu. Soalan saya, mungkin saya akan gantung soalan ini, jawapannya sebentar saja lagi. Adakah para Rasul ini diutuskan kepada setiap kaum ini sebenarnya mereka sangat kenal kaum tersebut? Kejap lagi Ustaz ya. Baiklah, kita akan tutup dulu di TV3, sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Jadi kalau nak tahu jawapan kepada soalan yang saya tanyakan tadi, terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang mana perbincangan hari ini tafsir dan taranum dengan topik kita iaitu surah Yasin ayat 13 hingga 17. Dan para penonton sekalian, anda juga boleh menonton siaran hari ini, mungkin bagi yang terlepas tu, secara high definition ataupun HD di www.tonton.com.my. Bolehlah ramai-ramai ke sana insya-Allah. Baiklah, masih lagi saya dan Hadari, kita masih lagi bincangkan topik kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baik Ustaz. Okey Ustaz ya. Ni kalau bola sepak ni masuk separuh masa kedua orang. Masuk kedua. Masya-Allah. Ni kira nak skor gol lah ni. Baik Ustaz. Alhamdulillah, perbincangan kita dah masuk ayat yang ke-16. Cumanya satu soalan yang mana saya tinggalkan tadi untuk kita jawab di blog ini, bagaimana setiap Rasul itu diutuskan kepada kaumnya. Termasuklah kisah yang kita belajar hari ini. 3 orang Rasul diutuskan kepada Ashabul Qaryah ini. Cumanya Ustaz, adakah para Rasul itu sejak zaman Nabi terdahulu,
Adakah mereka ini sangat kenal kaumnya? Silakan Ustaz. Tentunya apabila para rasul ini berdepan dengan kaumnya, pada waktu itulah keluar watak-watak sebenar, khususnya kaumnya, ya. Sebagai contoh, kalau kita tengok Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana setelah lama berdakwah pada kaumnya, kaumnya tak nak ikut yang didakwahkan oleh Nabi Yunus Di kampung Ninawa, ya? ya, Ninawa, betul, di Ninawa. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum Allah Ta'ala izinkan Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Baik, ringkas cerita bagaimana berlaku insiden kapal, bagaimana Nabi Yunus Dilanda badai. ya, dilanda badai kapal tersebut, akhirnya perlu terjun ke laut di bawah itu. Bagaimana Nabi Allah Yunus pun terjun sebelum sempat tubuh baginda yang mulia itu mencecah ke air laut. Ikan paus itu datang untuk menelan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dan cerita ini juga telah pun kita bahas dalam surah As-Saffat. Baik, nak ceritanya, setelah dimuntahkan semula Nabi Yunus ke pesisiran pantai, ya, setelah berlindung di bawah pokok labu, setelah sihat tubuh badan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, dan kaumnya seluruhnya beriman kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan satu-satunya kaum yang tidak diazab oleh Allah, iaitulah kaum Nabi Yunus. Kalau kaum Nabi terdahulu, yang mana yang ingkar, yang melawan Allah, melawan Rasul, Allah azab atas dunia ni lagi. Tapi kaum Nabi Yunus, Allah Ta'ala tangguhkan, dan akhirnya terbuka hidayah. Mereka ini beriman dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Lama. Oi, 950 tahun. Dan yang ikut Nabi Nuh sekitar 70 orang je. 950 tahun. Yang ikut sekitar 70 orang sahaja yang beriman dengan Nabi Nuh. Kerana itu tuan-tuan, dalam dakwah mungkin kita tulis di Facebook, kita tulis di Instagram, yang like ada 10 orang. Tak banyak kan. Itu pun yang like tu tertekan. Ataupun isteri sendiri kan, ataupun diri sendiri. Jangan rasa sedih kan. Tak mengapa, dakwah kita teruskan kan. Kerana dakwah ini bukan natijah yang Allah Ta'ala nak tengok. Betul. Tetapi yang Allah nak lihat ialah usaha kita. Jadi apabila Da'i Hadhiri bertanya, dan kita kaitkan dengan ayat yang kita tadabburkan sehingga ayat nombor 16 ini, maknanya cuba bayangkan, setiap Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat kita baca surah Yasin, dan kita menghayati makna-makna yang terkandung. Kalau kita tengok khusus ayat 13 hinggalah ayat nombor 17 ini, iaitulah kita jangan pernah letih menjadi pendakwah. Kita ambil dalam konteks keluarga lah. Suami jangan letih berdakwah kepada isteri. Ayah jangan letih berdakwah, cerita kebaikan, tunjuk kebaikan, bawa kebaikan dalam rumah kepada anak-anak. Jangan pernah letih. Begitu juga isteri. Nasihat, pesan, dakwah kepada suami, peringatkan, ya. Cuma nak peringatkan itu, nak dakwah itu kena cara yang hikmah, ya, mau'izatul hasanah. Itulah masalahnya. Baik kan, jangan membebel. Itulah. Suami saya baran lah Ustaz. Suami pula jangan baran kan. Maknanya begitulah. Maknanya jangan penat untuk kita bercerita kebaikan. Mungkin kalau minggu ni suami tak berubah lagi, suami berubah minggu depan. Itulah. Mungkin kalau bukan minggu depan, bulan depan. Beranjaklah pergi bercuti. Ya. Ke England mana tengok bola. Manchester United. Maknanya kita teruskan berdakwah dengan penuh sabar, dengan penuh ikhlas dan penuh harap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Insya-Allah satu hari akan terbuka pintu hidayah kepada insan yang kita sayang. Betul Ustaz. Apa yang Ustaz perincikan itu sebenarnya para rasul itu sangat mengenali kaum mereka. Orang kampung lah bahasanya ya Ustaz ya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam sendiri pun dibesarkan dalam istana Firaun, sehinggalah berhadapan untuk berdakwah juga berhadapan Firaun. Allahu Akbar. Baik Ustaz, Juhara Abu Bakar berdasarkan ayat yang ke-16 beliau tanyakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani sangatlah jelas mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengenali ciri, karakter dan sifat dari nabi akhir zaman yang dijanjikan sesuai dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Bahkan betul juga disebutkan juga oleh pendeta-pendeta mereka. Namun kenapa mereka tak mahu beriman Ustaz? Tanda-tanda dah ada, ciri-ciri dah ada. Baik, terima kasih Puan Juhara.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya penuh dengan penyakit. Penyakit dengki, penyakit bongkak, penyakit angkuh, takabur, bajet bagus, ego kan. Apabila berpenyakit hati itu, maka Allah tambahkan lagi sakit-sakit ataupun menggelapkan hati mereka lagi. Kenapa? Mereka menolak kebenaran. Kenapa mereka tidak terima Rasul? Bukan geng kami, kan? Bukan jalur kami. Jadi maknanya kerana bongkak dan sombong itu. Jadi betul para penonton, bongkak dan sombong inilah yang menghancurkan amalan kita, yang menghancurkan kita. Kita bimbang tuan, kalau ada perasaan bongkak kan, perasaan merendah-rendahkan orang, kita ingat balik yang Nabi sebut tadi kan, ada sekelumit perasaan bongkak, angkuh, sombong dalam hati, tak cium syurga kita, tak masuk syurga kita. Wallahualam. Tak nampak kebenaran. Ya, tak nampak kebenaran. Jadi adakah benar Ustaz, kan ayat yang Ustaz bacakan tadi daripada surah Al-Baqarah, sehingga kan Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim. Adakah kemuncak bagi mereka yang ego, sombong, takabur, tak nak dengar kebenaran walaupun ditegur, kerana engkau orang kampung aku, bukan aku tak kenal. Jadi adakah dengan sebab itu Allah akan khatamkan hati-hati mereka? Ya, ditutup pintu hatinya, tutup pintu hati. Kerana itu tuan-tuan, surah Yasin seumpamanya, Allah Ta'ala menempelak musyrikin Makkah, kaum Quraisy ini. Kan mereka juga bercakap bahasa Arab kan? Betul. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran juga dalam bahasa Arab. Betul. Tetapi betapa hebatnya Al-Quranul Karim, sebagai contoh ayat nombor 1. Yasin. Apa makna Yasin? Sedangkan kamu juga dalam kosa-kosa kata kamu bercakap, ada perkataan ya, ada perkataan sin, ada huruf sin, ada huruf ya. Tetapi kenapa sekarang ni Allah challenge mereka, apa makna Yasin? Tak boleh jawab. Kan? Mana tak, wallahu a'lam. Maknanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi maknanya Allah Ta'ala menempelak musyrikin Mekah, menempelak Quraisy dan menempelak kita. Kena sedar diri kita apabila kita membaca Al-Quran, berada pada, bila membaca Al-Quran, kita mesti merasakan diri kita ini rendah. Tak tahu apa. Tak tahu apa. Kita ni miskin ilmu. Yeah. Perkataan Yasin pun kita tak faham. Jadi kenapa kita nak menolak kebenaran Al-Quran? Allah. Baik, tadi ni yang apa, Ashabul Qaryah sebut, kamu ni biasa je, tak ada pun benda pelik-pelik, tak boleh terbang pun, tak boleh jalan atas air pun. Maknanya kita suka mencari benda-benda yang pelik sebagai syarat untuk kita beriman. Kenapa kita tak pandang langit? Betul. Langit tanpa tiang. Tengok bintang-bintang. Tidak ada pun besi ceracak yang menggantung bintang-bintang di langit. Pertukaran siang dan malam. Lihat tubuh manusia, tubuh kita. Kan cap jari kita ni tak sama. Saya, hadirin kita semua tak sama. Satu dunia tak sama. Satu dunia tak sama. Semalam kita tidur, kan? Kita bangun pagi tadi, pukul 5 pagi, pukul 6 pagi. Siapa yang gerakkan kita? Siapa yang gerakkan kita? Kita tidur semalam. Alhamdulillah, tak adalah semut datang hurung kita ke. Betul. Kan? Binatang buas masuk rumah kita, makan kita ke. Kita selamatlah. Kalau nasi dah lama dah semut datang. Jadi kenapa kita tak pandang diri kita? Allah Ta'ala dah berikan begitu banyak benda-benda yang ajaib untuk kita perhatikan. Tetapi kenapa kita tak perhatikan? Ini memang menegur kita ni. Kan? Allah. Kita suka cari benda yang pelik. Kan? Contoh, dan yang hadari tolonglah ajar saya satu doa. Contoh, hadari pun ajar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz Hadari, kenapa biasa-biasa je doa tu? Itu aku pun tahu. Aku pun tahu. Tengok, kita suka, kenapa kita tak nampak? Dan yang hadari kan, itu doa yang paling kerap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Betul. Jadi maknanya kita mesti kembali kepada dasar dan akar ilmu, iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Akar ilmu. Baik, Ustaz. Kejap lagi kita akan beralih kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-17, bagaimana ada yang ditegaskan oleh para rasul ini, iaitu kepada Ashabul Qaryah ini. Jadi terus bersama kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz
Biar tahu jangan keliru, kembali bersama dengan saya Da'i Hadari, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan untuk hari ini bermanfaat. Termasuklah topik yang kita bawakan hari ini iaitu tafsir Al-Quran, yang mana kita bicarakan, kita bawakan topik kita Yasin ayat 13 hingga 17. Saya nak syorkan kepada anda semua yang mungkin sedang menonton ketika ini untuk kongsikan ataupun bawa apa yang kita bincangkan hari ini untuk disebarluaskan. Sampaikan kepada orang lain supaya orang tahu keindahan Islam, kesejahteraan Islam. Sebab apa? Islam itu juga membawa maksud kesejahteraan. Dan insya-Allah hari ini kita akan terus dapatkan perincian mengenai topik kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baik Ustaz. Ya. Kita nak terus bicarakan topik kita hari ini. Ya. Kita bawakan kepada ayat yang terakhir iaitu ayat yang ke-17. Ya. Ada soalan daripada sahabat kita Sahziatul Siddiq di Facebook, katanya, macam mana situasi kalau orang biasa menyampaikan kebenaran yang jelas berpandukan Al-Quran dan Sunnah, namun ketika ini cabarannya masing-masing mahu bertelagah. Disebabkan kebenaran itu dan ada kalanya memutarbelitkan fakta berkenaan. Macam mana nak meimbangi situasi macam ni? Ni soalan pun daripada saya juga ni sebenarnya, daripada hati saya ni. Kemudian katanya, jika berhadapan situasi begini, apakah kita perlu meninggalkan perdebatan agar tidak timbul perselisihan faham menyebabkan tercetusnya pergaduhan atau bagaimana? Nak jauhi perselisihan. Baik, terima kasih pada Puan Sahziatul Siddiq. Pertama sekali, tentu sekali Islam ini ditegakkan dengan hujjah. Hujjah, fakta dan kebenaran. Ya. Ya. Maknanya begitulah. Dalam konteks kita pun bila kita nak bercakap tentang agama, fakta, hujjah dan kebenaran itu yang diutamakan. Maknanya mestilah berlandaskan, bersumberkan kepada Al-Quran, Betul. Sunnah, ijma' dan qiyas, ya, para ulama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, begitulah juga kita apabila kita nak mencari maklumat ataupun bila kita mendapat maklumat, perlu tabayyun terlebih dahulu. Ya, tabayyun. Maknanya kita meneliti. Ya, maknanya mesti diteliti kata-kata ataupun ungkapan apa yang disebut itu. Betul. Kita kembali kepada tadi, kembali kepada fakta, kembali kepada asas Al-Quran dan Sunnah. Baik, itu nombor 2. Nombor 3, kita bimbang apa yang Puan Sahziatul sebut tadi tentang orang suka putar belit dan sebagainya, kan. Jadi pada saya lah, apabila kita dapat satu-satu maklumat, contoh ya, dikatakan Da'i Hadari sebut begini, begini. Dan kita baca tu di sumber yang ketiga. Pada saya, lebih tepat ialah kita bertanya kepada Da'i Hadari. Tuan empunya diri. Tuan empunya diri. Betul ke Tuan sebut begini? Kadang-kala mungkin yang diungkapkan itu lain, tetapi yang dilaporkan itu di luar konteks. Allah. Jadi maknanya perlu untuk kita kembali kepada disiplin untuk kita merujuk kepada orang tersebut. Supaya tidak timbul salah faham. Ya, supaya tidak timbul sebarang salah faham. Okey. Dan seterusnya, janganlah kita suka berdebat benda yang tidak perlu. Apatah lagi perdebatan itu boleh menyebabkan makin berantakan, menyebabkan makin berbalah, makin renggang, makin jauh. Yang ini yang kita mesti jaga. Orang tak nampak indahnya Islam. Ya. Jadi kita ambil dalam konteks yang yang diungkap ataupun jawapan balas daripada para rasul tadi dalam kisah Ashabul Qaryah surah Yasin ini. Mereka tak maki hamun, mereka tak cerca, sebaliknya mereka sebut qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Itu yang diungkapkan. Jadi ini yang kita nak belajar daripada surah Yasin pada hari ini. Dan istimewanya Da'i Hadari, ketika Allah Ta'ala menceritakan babak-babak ini, episod-episod ini dalam surah Yasin, Allah Ta'ala datangkan pula episod bagaimana kita sebut tadi, ada seorang lelaki dari penghujung kampung. Setelah mana dia mengetahui 3 orang Rasul ini mahu dibunuh, mahu direjam oleh Ashabul Qaryah ni, oleh penduduk kampung ini, penduduk kota ini. Jadi waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Lelaki ini datang dari penghujung kota, ya, datang dari hujung bandar itu dengan bergegas, dengan berlari. Dia lari tu apa? Dia berlari bergegas tu kerana apa? Kerana nak bantu 3 orang Rasul tadi. Tetapi dalam riwayat menyatakan lelaki ini tak sempat jumpa pun 3 orang Rasul tadi sebab dia telah pun dibunuh oleh Ashabul Qaryah. Dan saya bagilah terus tadi, kita dah gantung tadi kan. Kita bagi jawapan terus lah. Allah Ta'ala rakamkan
Ya, kata-kata Habib An-Najjar ini dikatakan lelaki itu bernama Habib An-Najjar dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Lelaki itu berkata dalam surah Yasin ayat nombor 26, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Lelaki itu setelah dia mati dan setelah dia masuk dalam syurga, dan dia kata, alangkah baiknya kalaulah kaum aku tahu nikmat masuk syurga ni. Alangkah baiknya kalau kaum aku tahu aku masuk syurga ni, seronok dan indahnya masuk syurga ni. Alangkah baiknya kalau kaum aku tahu. Tengok Allah Ta'ala rakamkan Allah. Lelaki yang berpegang dengan kebenaran, yang nak bantu dakwah 3 orang Rasul tadi, akhirnya dia bersenang lenang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, nak kaitkan dengan soalan Puan Saziatul Siddiq tadi, tentunya dalam hidup ini kita mesti jelas apa matlamat hidup kita. Satu, kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan, siapakah Habib An-Najjar ini. Sebenarnya beliau bukanlah seorang yang berkata-kata, berdakwah kepada ashab al-qaryah, tetapi ada disebutkan beliau hanyalah insan biasa. Ya, dalam riwayat kata dia ni seorang tukang tenun sutera. Allah. Tukang tenun je. Hanya nak membantu Rasul. Nak bantu. Jadi cantik bila Da'i Hadri angkat isu ni. Ya. Dalam konteks surau, masjid, dan kejiranan, kita kan dalam konteks kita mungkin kita tak ada ilmu untuk ceramah, kita tak ada ilmu dalam pengajian agama, tetapi tidaklah menghalang untuk kita berdakwah. Jadi kita ambil semangat Habib An-Najjar ni, kita nak bantu dakwah. Bagaimana? Kitalah yang kalau pandai buat poster. Betul. Kan kalau ada majlis di masjid surau, kitalah tukang masaknya. Yang pagi ni menonton, Ustaz? Yang pagi ni menonton, kita share. Betul. Kan? Kita sebar-sebarkan ilmu ni kepada orang lain. Ya. Maknanya walau nampak kecil sahaja, tapi ingat Habib An-Najjar, seorang tukang tenun sahaja, dalam riwayat kata dia ni suka sedekah. Allah. Kan? Dia ni suka sedekah, dia ni nak bantu dakwah, semangat nak bantu dakwah. Akhirnya dia dulu masuk syurga. Allah. Kan? Dia dulu masuk syurga. Jadi ini semangat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dalam surah Yasin. Wallahu a'lam. Satu kesedaran pada saya sendiri sebagai yang mungkin tak adalah banyak, Ustaz, tetapi adalah menyampaikan, sebenarnya itulah motivasi juga untuk saya dan semua, termasuklah para penonton yang menonton ketika ini. Cumanya Ustaz, sebelum kita nak bawa cumanya. Macam Da'i Hadri, saya tertarik penonton. Saya bangga sangat dengan Da'i Hadri dan teman-teman beliau alumni Da'i. Sebab ini tokoh pendakwah muda yang dilahirkan oleh TV kita ya. Hadza min fadli Rabbi. TV3. Maknanya macam Da'i Hadri, beliau selain berceramah, alhamdulillah, beliau turun ke padang bola, berdakwah di padang bola. Alhamdulillah Ustaz, doakan. Jadi ini semangat kita nak bawa. InsyaAllah Ustaz, doakan Ustaz supaya saya istiqamah Ustaz. Amin. Baik Ustaz, sebelum kita nak bawa pelan tindakan, saya segan dah mula cakap ni, merah dah muka ni. Baik Ustaz. Saya bangga dengan saudara, saya bangga. Alhamdulillah Ustaz. Ayat yang ke-17 Ustaz. Para Rasul ini menyatakan, dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas nyata. Apabila sebutkan ayat ini, tugas menyampai adalah tugas para Rasul dan bukan menghukum. Ia adalah satu sunnah para Rasul yang mana kita semuanya kena ambil pedoman. Bagaimana pandangan Ustaz, iaitu menyampaikan kebenaran dengan jelas nyata dan bukan menghukum. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah Allah dengan cara yang jelas nyata. Ini ialah pendirian para pendakwah dan kita semua. Maknanya tugas kita ialah menyampai. Urusan untuk memberikan hidayah Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu suka, orang yang kamu sayang, tak boleh. Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala sahajalah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi tugas kita ialah untuk menyebarkan dakwah, buat kebaikan, dakwah dengan akhlak kita. Jangan berhenti bercakap yang baik-baik, jangan berhenti cakap kebenaran. Terus sampaikan. Kita terus sampaikan. Walaupun apa juga halangan yang kena pada kita, mungkin kita post di Facebook, tiba-tiba orang hentam kita, jangan sentap lama-lama sangat. Kita terus berdakwah. Dan saya teringat bila baca ayat ni, saya teringat sangat. Hadar ingat tak yang peristiwa yang berlaku di Christchurch
di New Zealand, beberapa tahun lepas kan. Para jemaah ditembak. Ya, ketika solat kan. Yang saya tertarik ialah ketua polis yang wanita tu. Ketika dia nak berucap di depan publik, di depan orang ramai, dia orang Islam. Saya teringat mukaddimah ucapannya, dia sebut ayat ini, wa ma alaina illal balagul mubin. Dia polis wanita, perempuan di Christchurch. Jadi nanti kita boleh search balik, kita gelintar balik. Saya begitu tertarik, maknanya di negara itu kan, dalam ucapannya dia memulakan dengan ayat ini, wa ma alaina illal balagul mubin. Masya-Allah, indahnya Islam. Wallahu a'lam. Satu ayat yang mana kalau kita perhati dengan betul, Ustaz, sebenarnya ia adalah tugas kita semua yang mana membawa kepada keindahan Islam. Walaupun ditembak saudara mara kita dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sebagai khulasah ataupun pelantikan kita, bagaimana beriman dengan Rasul sebagai utusan Allah yang membawa kabar gembira sebagai contoh ikutan dan membawa kesedaran bencana menanti golongan yang ingkar. Bagaimana pelantikan kita Ustaz? Baik, para penonton, pelantikan kita nombor 1, kita ambil pedoman, jangan kita jadi seperti ashabal qaryah. Jangan kita jadi seperti penduduk di kota ini yang menentang para rasul, yang menentang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti jadi orang yang sentiasa tunduk, patuh dan akur kepada agama. Ya. 1. Nombor 2, kita ambil semangat daripada 3 orang para rasul ini. Mereka terus berdakwah kerana apa? Itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dan nombor 3, tuan-tuan rahmati Allah, pelajaran penting dalam pagi ini ialah jaga mulut kita. Betul. Ya, jangan sesekali kita perli, jangan sesekali kita mengambil remeh, apatah lagi dalam urusan agama. Kita bimbang, kita rasa macam tak ada apa-apa. Tetapi rupa-rupanya kita sedang mempersenda-sendakan agama. Allah. Kita merendah-rendahkan agama. Ini yang kita bimbang. Jadi ini pelajaran, antara pelajaran penting pagi ini dalam surah Yasin ayat nombor 13 sehingga ayat nombor 17 yang kita tadabbur. Subhanallah. Tanpa sedar para penonton sekalian Ustaz ya, kita belajar tafsir Al-Quran, tetapi tak semena-mena tanpa kita sedar kita sedang belajar akhlak juga. Allahu Akbar. Subhanallah, melalui Al-Quran. Baik, betul, untuk memurnikan program kita pada pagi ini, doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Amin. Dan kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga dan mereka kasihkan kami semenjak kami kecil, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami rezeki yang baik, wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Amin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin. Wahai Allah, kami serahkanlah segala kehidupan kami ini kepadamu, ya Allah. Kami bertawakal kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad. Sama-sama. Yang sebenarnya saya pun kagum. Beliau seorang yang sibuk di JAKIM, sibuk juga berdakwah di masjid dan surau, bahkan beliau moderator. Dalam masa yang sama juga penyanyi. Masya-Allah, lagi sibuk daripada saya Ustaz. Insya-Allah kita akan bersama lagi Ustaz. Dia balas balik. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, terlepas atau mungkin anda tak dapat info mengenai siaran awal kita, jangan lupa catch up, jangan terlepas semula di aplikasi Tonton dengan muat turun sahaja aplikasi Tonton dan langgan sekarang. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Nabi berpesan, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah mafhum daripada hadis. Kata Nabi, itulah sunnatihi, sunnah Nabi SAW. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Saya Da'i Hatari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.